Okey, kita nak berjumpa semua untuk rakan-rakan kita untuk kami, iaitu untuk menyelesaikan task yang dibagi oleh Ustaz Syaharudin berkaitan kursus usul fiqh for finance and banking. Okey, hari ini kami akan bincangkan berkenaan untuk memilih tajuk serta tugas-tugas yang kita akan bahagikan di antara ahli kumpulan kami lah. Dan insyaAllah kita akan teruskan perbincangan untuk memilih tajuk. Ya, asal kena formal sangat. Sebab tu Dia tak buat formal nama. okey. Kat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Hari ini pertemuan kita yang kedua pada 15 bulan 3 pasal kita punya assignment usul fiqh yang kita mulakan dengan peneluan lah. Yus, macam mana Yus? So far untuk introduction base apa yang saya cari saya dah dapat dah. Untuk introduction usul fiqh ni yang kita buat untuk Imam Abu Hanifah. Banyak juga saya touch pasal introduction ni. Selebihnya saya akan kupas dalam report yang saya akan buat lah. Part of history ni Fendi dia buat, so dia boleh terangkan lah pasal history of Imam ni. Daripada history of Imam banyak dah yang saya cari. Kat ni kaitan dengan dia, nanti saya akan kupas lebih lanjut dalam saya punya report lah. Apa-apa benda-benda yang dia punya sumbangan kejayaan, buku-buku yang dia tulis tentang muamalat, saya akan kupas dalam report. Balan macam mana? Okey, saya ada jumpa walaupun bahan mentah lah. Cuma bahan mentah tu saya masih kumpulkan dalam laptop saya di rumah. Jadi berbanyak isu yang saya jumpa, cuma isu tu kita nak kena fokus on Islamic thinking atau muamalat lah. So yang tu nanti saya akan sediakan dalam bentuk untuk laporan. So nanti kita akan bagi pada Cik Abdul Rahman lah. Betul. So apa Saya itu? saya ambil isu dengan ni juga dengan Cik Azlan, dan saya dah bincang dengan dia dan ambil call untuk ni lah. Banyak isu ada banyak. Mana kita akan fokuskan dan kita cuba untuk dapatkan yang lebih terperinci dan kita masukkan dalam report kita. Saya rasa itu je lah untuk video kali ni. Nanti kita akan buat next video. Okay Ustaz, thank you. Bye. Bye Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kumpulan kami, terdiri daripada saya Yusriman, Hafiz, Azlan, Fendi serta Afzaiman. Kami telah memilih untuk mengupas berkaitan dengan Imam Abu Hanifah, di mana kami telah membincang serta bersetuju untuk memfokuskan kepada perjuangan serta sumbangan daripada Imam Abu Hanifah untuk dijadikan assignment yang akan dihantar kepada Ustaz lah. Jadi dalam kajian Islam terdapat beberapa cara pemikiran yang diterima oleh para ulama, terutama yang berkaitan dengan fiqh. So, kaedah dan sumber yang berbeza telah menghasilkan pandangan berbeza untuk menilai isu fiqh. Banyak pandangan-pandangan daripada mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi berkaitan dengan isu-isu fiqh dan berkaitan dengan isu-isu semasa. Jadi kewujudan pelbagai sudut pandangan adalah hasil daripada pelbagai cara pemikiran dalam menentukan undang-undang menurut undang-undang Islam. Islam sebagai agama yang sangat memahami kehidupan manusia yang terdiri daripada jenis orang, tempat tinggal serta waktu. So oleh itu tidak perlu hanya mengikut dan berpegang kepada satu bentuk pemikiran, dan Islam membolehkan orang mengikuti sebarang cara berfikir selagi ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip asas Islam.
Ini bermakna kepelbagaian cara pemikiran dalam Islam jika difahami dengan betul akan memberi kekuatan serta berkat, bukannya kelemahan dan bencana. Walau bagaimanapun, jika tidak difahami dengan betul, ia boleh menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk memahami perbezaan pendapat dan memahami prinsip-prinsipnya. Jadi untuk kita mengupas berkaitan dengan Imam Abu Hanifah ini, saya akan memberi peluang kepada Encik Fendi untuk mengupas tentang biodata Imam Abu Hanifah ni lah. So ini adalah pengenalan untuk assignment yang kami akan buat berkaitan dengan Imam Abu Hanifah. Terima kasih. Okey, kita akan bercerita pula tentang latar belakang ataupun riwayat hidup Imam Abu Hanifah sedikit. Okey, Imam Abu Hanifah, beliau telah dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bersamaan dengan 699 Masihi di Kufah semasa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nama sebenarnya ialah An-Nu'man bin Thabit. Imam Abu Hanifah rahimahullah berasal daripada bangsa Parsi. Beliau digelar Abu Hanifah kerana beliau sentiasa bersama tinta untuk mencatat ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah bersamaan dengan 767 Masihi di dalam penjara ketika berumur 70 tahun dan dikebumikan di Baghdad. Beliau adalah pengasas kepada mazhab Hanafi. Okey, sifat peribadi beliau, Imam Abu Hanifah ini mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Beliau berani menghadapi segala bentuk cabaran untuk menegakkan kebenaran. Beliau juga suka menghulurkan bantuan, tak kira siapa, kerana beliau adalah seorang yang sangat pemurah tanpa mengira. Beliau akan memberi bantuan tanpa mengira usia, pangkat dan juga darjat. Beliau adalah seorang yang sangat rajin berusaha dan bercita-cita tinggi dalam hidupnya. Beliau seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang warak, qanaah dan tidak tamak pada harta kekayaan, walaupun beliau adalah seorang peniaga. Beliau juga seorang abid yang kuat beribadat, berpegang teguh pada ajaran Islam. Dari segi pendidikan pula, sejak kecil Imam Abu Hanifah sangat berminat mempelajari ilmu pengetahuan. Beliau sempat menuntut ilmu dengan beberapa sahabat Nabi. Antaranya termasuklah Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Aufa, Sahal bin Abi Sa'ad, Abdullah bin Al-Harith dan Abdullah bin Anas. Beliau juga menuntut ilmu daripada 200 orang ulama termasuk para sahabat dan tabi'in. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya ialah ilmu tauhid, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Beliau juga mahir dalam bidang sastra. Imam Abu Hanifah telah berguru dengan seorang ulama iaitu Ahmad bin Sulaiman selama 20 tahun. Selepas gurunya meninggal dunia, beliau mengambil alih tempat tersebut untuk menyebarkan ilmu kepada orang ramai. Okey, kita akan pergi kepada sumbangan dan jasa beliau. Beliau adalah seorang pakar hadis. Beliau adalah orang yang dapat membezakan hadis itu antara sahih dan juga tidak sahih. Beliau juga adalah seorang ahli fikir dalam Islam. Beliau banyak menggunakan akal, fikiran apabila hendak membuatkan suatu hukum perkara tersebut, yang mana hukum itu tidak terdapat pada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Beliau membekalkan kebolehan beliau yang memiliki huraian hukum-hukum fikah. Beliau menyusun ilmu tersebut sehingga menjadi bab-bab yang terdapat sekarang ini. Beliau juga menyusun kitab Al-Faraid, iaitu berkenaan dengan harta pusaka dengan sangat lengkap. Okey, antara hasil-hasil karya peninggalan Imam Abu Hanifah yang terbesar ialah Fiqh Akbar
Yang kedua, Al-Alim wal Muta'alim. Yang ketiga, Masnad, Fikah Akbar dan lain-lain. Selepas beliau wafat, mazhabnya berkembang dengan pesat sehingga ke Mesir, Syria, India, Pakistan dan kebanyakannya juga ke negara-negara Asia Tengah. Dan itu adalah sedikit berkenaan dengan Imam Abu Hanifah yang juga merupakan seorang pengasas kepada mazhab Hanafi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Nama saya Hafiz untuk membentangkan untuk ni lah subjek usul fiqh. Dan terima kasih sebelum ni kepada sahabat saya Fendi. Dan saya akan sambung dengan metodologi pemikiran Imam Abu Hanifah. Pemikiran Imam Abu Hanifah ni adalah berdasarkan 5 adilah dalam istinbat ahkam. Adilah tu apa? Adilah tu adalah juga maksud dalil. Istinbat ahkam tu benda apa pula? Tu cara bagaimana ulama menentukan hukum suatu perkara daripada dari dalil yang ada. Okey, cara untuk mengistinbat hukum ni ulama lain tu mungkin berbeza lah. Okey, adalah menurut Abu Hanifah terdiri daripada 5 sumber. Sumber ni memang sumber yang ni lah, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan Istihsan. Pendapat Imam Abu Hanifah ni berdasarkan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Abu Daud, iaitu menceritakan bagaimana baginda Nabi SAW bertanyakan kepada Muaz bin Jabal ketika ingin mengutuskannya ke Yaman. Okey, daripada kelima hukum tadi, yang membeza pemikiran dengan imam-imam yang lain adalah istihsan. Ni Imam Abu Hanifah dia berbeza sikit lah dengan yang lain. Tidak semuanya ini menggunakan istihsan dalam mengistinbatkan hukum. Okey, makna istihsan tu adalah ijtihad seorang mujtahid dengan berpindah dari ketentuan qiyas jali. Qiyas jali itu adalah yang jelas kepada ketentuan qiyas khafi. Qiyas khafi itu yang samar lah, atau ketentuan yang kuli kepada ketentuan istisna, iaitu pengecualian atau khusus dalam hukum yang tidak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Okey, istihsan adalah solusi masalah yang dikemukakan Imam Abu Hanifah berdasarkan akal fikiran. Ini kerana Imam Abu Hanifah melihat sosial masyarakat Kufah dan Baghdad lah pada ketika itu adalah satu kota yang kota metropolitan dalam ketika saat beliau berijtihad. Pemikiran nasional Imam Abu Hanifah ni dibatasi oleh prinsip yang dipegang teguh. Ada 5 prinsip semuanya. Yang pertama adalah memberikan hak-hak kepada fakir miskin, seperti wajib berzakat dari pakaian yang disaluti emas kepada gharib. Yang kedua adalah kemudahan adalah ibadah dan aktiviti sehari-hari. Contohnya adalah apabila seorang itu dalam kebingungan, tak tahu arah kiblat, maka dibolehkan ia solat menghadap kiblat yang ia yakini ya. Dan yang ketiga, menjaga kehormatan dan perikemanusiaan. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa nikah anak perempuan yang dipaksa itu adalah tidak sah. So nikah itu batal lah dan tak sah. Okey, yang keempat, prinsip yang keempat adalah memberikan kuasa penuh kepada pemerintah negara. Ni seperti pemerintah kerajaan, khalifah dan pemimpin negara berhak mengatur kewangan negara yang beredar di dalam negara tersebut lah. So biar pemerintah yang kontrol semua tu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mengikut pengembangan dan peradaban manusia. Jadi Imam Abu Hanifah ni tidak hanya berfikiran normatif, tapi juga dipadukan dengan positif lah. Contoh lain adalah wasiat seorang ayah kepada anaknya yang untuk memelihara anak yatim. Okey, seterusnya Imam Abu Hanifah ni juga banyak mengemukakan pendapat dalam akad-akad muamalat dari sudut pandang fiqh lah. Ada 3 pemikiran ekonomi Imam Abu Hanifah ni. Yang pertama adalah akad salam. Akad salam ni contohnya adalah saya nak beli kereta daripada Ustaz Sahar. Ustaz Sahar ni berjual kereta.
Contoh je lah kan. Contoh je. Saya serahkan 50,000 kepada Ustaz Sahar untuk dapatkan sebuah kereta keluaran Jepun daripada syarikat sekian-sekian, jenis sekian-sekian, model tahun sekian-sekian, yang mana Ustaz Sahar akan serahkan kepada saya pada bulan Mei akan datang. Bulan depan lah, Ustaz kena serahkan saya kereta sebiji, kereta Jepun, Honda ke, tengoklah Toyota ke apa kan. Dan di tempat sekian-sekian. Okay, tempat dia pun kena dimaklumkan juga. Kemudian Ustaz Sahar berkata, aku terima. So saya serahkan lah 50,000 tu kepada Ustaz untuk carikan kereta yang saya nak tu lah. Akad salam ni sah, walaupun barang yang saya beli tu belum tak ada lagi kat depan saya. Tapi dalam bab akad salam ni, semua imam semua berapat. So tak ada persanggahan apa-apa lah. Dalam akad salam ni sudah lengkap, iaitu tempat akad dilakukan dah ada, harga barang dah ada, jenis barang ada, spesifik barang pun ada, masa dan tempat penyerahan barang pun dah kita maklumkan tadi kan. Kat situ dah jelas lah. Okey, yang kedua, zakat madu. Imam Abu Hanifah mewajibkan zakat madu adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Amir bin Shu'aib daripada bapanya, daripada datuknya, dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW bahawasanya ia telah memungut zakat dari madu sebanyak 1/10. Kena keluarkan zakat madu 1/10. Imam Hanifah memiliki pemikiran bahawa zakat ke atas madu adalah wajib dikeluarkan bagi siapa yang memiliki madu dengan kadar yang sama dengan kadar zakat pertanian. Dia nisbah dia sama ya dengan zakat pertanian lah kan. Dia kena keluarkan juga zakat madu. Okey, yang ketiga ada hawalah. Hawalah ni adalah pengagihan hutang dari satu orang ke orang lain. Contohnya A pinjam duit daripada B, sedangkan B ada bagi hutang kepada C, maka B meminta A untuk menagih hutang daripada C. So dia boleh collect hutang lah. So B dah lepas tangan lah, B dah tak ada apa lah kan. Dalam ilmu fiqh, A disebut sebagai muhal, B disebut sebagai muhil, dan C disebut sebagai muhal alaih. Dalam akad yang terjadi sebut dengan akad itu disebut sebagai hawalah. Asas dari akad ini adalah hadis dan ijma' yang telah disepakati oleh para ulama' termasuk Imam Abu Hanifah. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, menunda pembayaran hutang dari orang yang kaya adalah satu kezaliman, dan jika dialihkan dari kamu kepada orang yang kaya, maka ia harus menerima penyerahan itu. Okey, saya setakat itu je saya nak terangkan pasal metodologi, macam mana cara pemikiran Imam Abu Hanifah ni. Saya akan serahkan kepada Encik Azlan. Sebab tu saya sudahi dengan Assalamualaikum Ustaz. Bye-bye Ustaz. Okey. Sesungguhnya kita akan melihat pemikiran ataupun pandangan Hanafi berkaitan isu di dalam muamalah dan juga ada hubung kaitan dengan perbankan Islam lah. Okey, semua aktiviti ekonomi dibenarkan secara sah selagi mana ini tidak melanggar mana-mana prinsip syariah. Okey, sejajar dengan perkataan ini merupakan pendapat sebulat suara daripada semua pemikiran syariah Islam, iaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan juga Imam Hanbali, bahawa semua bentuk transaksi perniagaan yang melanggar mana-mana prinsip syariah dianggap tidak sah. Okey, seterusnya kita akan melihat isu di dalam iaitu pandangan Imam Hanafi berkenaan price and object of sale, yang mana adalah masalah di dalam pengurangan dalam objek atau harga. Okey, objek jualan boleh rosak sepenuhnya atau sebahagian sepenuhnya atau selepas pantaran. Jika keseluruhan objek jualan hilang sebelum pantaran, iaitu jika musnah akibat bencana alam disebabkan oleh tindakan penjualan itu sendiri atau akibat buatan penjual, maka kontrak jualan tadi dibatalkan. Jika ia musnah akibat tindakan pembeli, maka jualan itu tidak dibatalkan dan pembeli harus membayar harga. Dan jika ia musnah akibat tindakan pihak ketiga, penjualan itu tidak dibatal dan pembeli mempunyai pilihan sama ada untuk membatalkan jualan tersebut atau menerimanya, ataupun menutup papasan daripada pihak ketiga yang musnahkan barang tersebut, ataupun barang itu dirosakkanlah. Okey, dan isu lagi, jika keseluruhan objek tamat tempoh selepas pantaran. Jika ia musnah akibat bencana alam, tindakan objek oleh penjual itu sendiri
tindakan pembeli atau tindakan pihak ketiga, maka penjualan itu dibatalkan. Tanggungjawab untuk puasan jatuh ke atas pembeli kecuali jika ia telah dimusnahkan oleh tindakan pihak ketiga, yang mana tanggungjawab jatuh pada pihak ketiga itu. Dalam kedua-dua kes tersebut, tanggungjawab penjual untuk objek jualan dipindahkan kepada pembeli setelah barang diterima oleh yang pihak yang terakhir tadi. Jika ia musnah akibat tindakan penjual, maka ada dua pertimbangan yang kita akan dapat lihat di sini, iaitu jika pembeli menerima objek jualan dengan ataupun tanpa izin penjual tetapi telah membuat bayaran harga, ataupun maka penjual seperti pihak ketiga akan bertanggungjawab untuk mengimbangi pembeli barang-barang yang telah rosak tadi. Sekiranya pembeli menerima barang itu tanpa izin penjual dan harganya patutnya dibayar kepada penjual, maka kontrak itu dibatalkan. Dalam kes ini, pelanggaran penjual membawa kepada objek penjualan dikembalikan kepadanya. Maksudnya barang tadi dipulangkan dan duit itu pun akan dipulangkan oleh penjual lah, dan penjual mesti bertanggungjawab di atas ganti rugi tersebut. Okey. Di sini kita dapat lihat iaitu pandangan Imam Hanafi mengenai sebahagian objek jualan yang telah rosak sebelum penghantaran. Jika ia musnah akibat bencana alam, maka terdapat banyak kemungkinan. Okey, sekiranya pengurangan objek jualan ataupun penurunan kuantiti bahagian dari objek penjualan diukur dengan jumlah, berat, maksudnya benda yang boleh diukur melalui berat, jumlah dan juga jumlah yang hilang, maka kontrak tersebut dibatalkan untuk bahagian yang telah rosak dan bahagian harganya dikurangkan. Dalam kes ini, pembeli mempunyai pilihan untuk sebahagian kontrak disebabkan masalah tadi, dan beliau kemudian mempunyai hak untuk melaksanakan bahagian kontrak yang sah ataupun separuh lagi membatalkannya. Sekiranya penurunan nilai dari segi ciri termasuk semua barang yang merupakan bahagian penjualan tersebutkan seperti pokok ataupun bangunan di atas tanah dan kualiti objek yang diukur berdasarkan jumlah atau berat, maka penjualan itu tidak terbatal dan tidak ada bahagian daripada harga ditolak. Ini kerana ciri-ciri tidak mempunyai bahagian harga yang jelas. Dalam kes ini, pembeli mempunyai pilihan untuk menerima barang untuk harga penuh atau membatalkan kontrak akibat kecacatan objek jualan tadi. Okey, jika kemusnahan disebabkan oleh objek jualan itu sendiri, maksudnya kemusnahan itu oleh penjual, seperti haiwan itu kecederaan, maka penjualan itu tidak dibatalkan dan tidak ada bahagian harga ditolak. Dalam kes ini, pembeli mempunyai pilihan untuk menerima jualan tadi dengan harga penuh atau membatalkan sesuai objek tadi disebabkan haiwan itu cedera. Jika kemusnahan disebabkan oleh tindakan penjual, maka kontrak dikurangkan secara perkadaran dengan kerosakan, dan bahagian harga yang sepatutnya ditolak tanpa mengira sama ada pengurangan dalam objek adalah kuantitatif dan kualitatif. Dalam kes ini, ciri objek jualan mempunyai bahagian dalam harga apabila terdapat kesalahan terhadap mereka. Pembeli kemudian mempunyai pilihan untuk mengambil baki dan sebagian harganya. Sekiranya kemusnahan itu disebabkan oleh tindakan pembeli, maka penjualan tersebut tidak dibatalkan dan tidak ada bahagian dari harga yang dipotong, kerana sebenarnya telah menerima objek jualan itu dengan murah yang telah rosak di dalam penerimaannya tersebut. Okay, secara musnahnya, Abu Hanifah tidak mempunyai idea khas dalam bidang ekonomi. Tetapi Abu Hanifah mempunyai banyak pendapat dalam perjanjian muamalat. Beberapa pemikirannya dalam saham, zakat madu dan hawalah. Pemikiran Abu Hanifah dalam perjanjian boleh dikatakan berbeza dari imam-imam yang lain. Antaranya adalah 4 syarat yang diperlukan oleh Abu Hanifah untuk melindungi ejen-ejen ekonomi dari segala macam kerugian. Ada pun pemikirannya mengenai zakat madu. Dia mewajibkan zakat bagi mereka yang mempunyai madu, sedangkan imam lain tidak memaksanya. Dan sebagai balasan, Abu Hanifah membenarkan hawalah mutalakah yang dilarang oleh imam lain. Semua pemikiran Abu Hanifah berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Itisan dan sumber-sumber hukum mu'talaf yang lain. Sehingga kadang-kadang mereka memiliki pemikiran yang berbeza dari para imam yang lain.
Pemikiran Abu Hanifah tentang ekonomi masih boleh digunakan sebagai sehingga kini, tetapi dia tidak berdasarkan pemikirannya secara rasional tetapi juga berdasarkan nakli. Inilah Abu Hanifah. Sebelum memikirkan keuntungan untuk dirinya, dia lebih mengutamakan kewajipan menjalankan agama dan amanah. Abu Hanifah adalah seorang pedagang yang sangat terkenal, sangat mengenal Tuhannya. Ia sangat pandai dalam teori dan praktik ekonomi dalam bermasyarakat. Ia juga menyedari bahawa apa yang didapatkan dari segala keuntungan bisnesnya adalah dihisap pada hari kiamat kelak. Jelaslah, dari sikap keulamaan dan keilmuannya, Abu Hanifah adalah seorang ulama ekonomi yang berniaga dalam Islam, bukan sekadar urusan keuntungan dunia semata. Namun baginya, segala muamalah termasuk bisnes harus berdasarkan kepada akhlak yang mulia. Okey, sekian. Terima kasih.